Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang telah memberikan petunjuk kepada kita untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah seperti mana yang dibawa oleh tiga generasi yang terbaik, dan ianya merupakan satu nikmat, satu rahmat, petunjuk daripada Allah, yang mana kita menyambut petunjuk ini dengan beramal dan mengikut dengan cara yang betul. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, al-hidayah memang sukar untuk kita membicarakan. Al-hidayatu minallah, petunjuk itu datang daripada Allah. Man yahdillahu fahuwal muhtad, siapa yang diberikan petunjuk maka dialah yang mendapat petunjuk. Wa man yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida, siapa yang disesatkan maka tidak ada siapa yang boleh memberikan petunjuk ataupun jalan yang terbaik untuk mereka. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Ya, mungkinlah kita dulu zaman lo'lak kita kan nak buat macam mana, tetapi yang paling penting sebelum kita mati, sebelum kita bertemu dengan Allah, biarlah kita berada pada akidah yang betul, akidah yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat, yang akan kita bicara sebentar lagi. Dan kita mulakan dengan bicara kita berkaitan dengan Al-Quran, untuk melihat bagaimana kaum Nabi Nuh yang dihancurkan. Ya, kaum Nabi Nuh yang dihancurkan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah melihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, seorang lelaki yang agung ini, Rasul yang pertama diutuskan. Dan para Nabi tidak diutuskan untuk kita bermain-main. Dan para Nabi diutuskan untuk kita kembali ke jalan yang betul, ya, untuk mengabdikan diri kepada Allah seperti mana yang dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dan kita tidak dijadikan untuk bermain-main. Oleh kerana itu, kejadian yang Allah jadikan kepada kita, kadang-kadang kita nampaklah bermain, tak menjadi masalah. Ya, kenapa? Kerana kadang-kadang ia menjadikan satu perkara tabiat ataupun kehidupan kita. Nak buat macam mana? Takkanlah kita nak jadi seperti malaikat. Ya, oleh kerana itu kita menyaksikan Rasulullah dan para sahabat adalah generasi Al-Quranul Farid, generasi Quran yang unik. Kita melihat apa yang berlaku pada zaman Rasulullah, ya, maka itulah contoh kita yang dibenarkan syarak. Ya, para sahabat pun berseloroh, ya, sehingga Rasulullah tersenyum, nampak gigi. Ada kalangan para sahabat yang suka buat lawak, kan? Maka ianya menjadi perkara yang biasa. Hatta kalau kita lihat di asar yang menceritakan di antara para sahabat, ya, berlawak pun agak kasar, kan? Dia baling betih tembikai itu sampai pecah, kan, pum baling, tapi dimakanlah tembikai itu. Maksudnya begitu sekali lawak-lawak yang mereka lakukan. Tetapi bila berada pada hudud Allah, pada jihad, merekalah orang yang akan bangun dahulu. Tu dia. Ya, kalau kita ni melawak terus, ya, sampai bila datang hukum Allah kita buat aja, itu kesilapan kita. Baik, jadi insya-Allah dalam kisah Rasul yang agung ini, Rasul yang pertama yang diutuskan oleh Allah kepada kaum dia, bila dibicarakan tentang kaum dia, termasuk kaum keluarga dia. Jadi Nabi Allah ini, Rasul yang pertama ini, bukan sebarang Rasul. Ya, dengan arti kata lain, Allah akan menguji dia. Seperti mana Allah uji kita, Allah uji para Nabi mengikut tahap iman masing-masing. Nabi Nuh ini diuji dengan ujian yang terlalu berat, ya, yang diarahkan untuk menyeru kaum dia, dan dia dah tunaikan seperti mana yang telah ditetapkan oleh Allah. Ingat, ya, para Nabi dia tidak akan membuat sesuka hati. Banyak ataupun kurang pengikut itu bukan ukuran kejayaan para Nabi. Kerana apa? Mereka berjaya menyampaikan risalah seperti mana yang telah ditetapkan oleh Allah. Tuan-tuan dan perempuan, inilah agama wahyu. Agama kita bukan agama akal.
Agama kita adalah agama wahyu. Agama yang mesti kita ikut seperti mana yang diwahyukan. Okay? Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, ya, Nabi Nuh alaihi salam menunaikan risalah ini. Orang tak suka nak buat macam mana, kita tak mampu nak menyukakan orang dengan cita rasa yang berbeza-beza. Ya, kita tak mampu nak menggembirakan orang dengan cita rasa yang mereka itu ada fahaman mereka sendiri. Ya, oleh kerana itu kita mengikut arahan Allah, mengikut arahan Rasul, supaya apa yang kita bawa itu bertepatan seperti mana Allah yang nak, bukan Tok Syekh yang nak, Allah yang nak. Penting, tuan-tuan dan perempuan, amat penting. Inilah usul agama kita. Ya, kita melihat nanti ujian, di antara ujian yang berat yang Nabi Nuh AS hadapi, kaum keluarganya tidak mau beriman kepadanya. Subhanallah, kita terduduk, ya. Kalau seorang ibu bila anak tak mendengar arahan dia, terduduk dia. Ya, anak yang disayangi pula. Lelaki ni mungkinlah orang lelaki keras sikit hati dia. Ya. Tak nak ikut kelepuk orang kan. Tetapi mereka ni, ya, subhanallah, para nabi, tuan-tuan dan perempuan akan menyaksikan satu perkara yang cukup dahsyat. Mereka tak mau mengikut Nabi. Binatang-binatang mengikut Nabi. Akhirnya mereka dihancurkan, binatang diselamatkan. Satu perkara yang menarik. Ya, bagaimana petunjuk ilahi ini bila didatangkan kepada makhluk di muka bumi ini, siapa yang mengikutnya pasti selamat. Bak kata Umar Abdul Aziz di waktu menjadi pemerintah yang agung ataupun khalifah yang dikaitkan dengan seperti khalifah Khulafa Ar-Rashidin, apabila di antara ucapannya, jika keldai jatuh di hujung negeri ini disebabkan jalan yang tidak baik, Umar akan bertanggungjawab depan Allah. Subhanallah, ya, lelaki yang soleh ini berkata, ya, jika ada burung-burung di dalam hutan kelaparan, Umar bertanggungjawab di depan Allah. Ya, pemimpin yang agung yang takut kepada Allah. Begitu kedudukannya. Baik, sekarang kita telah membacakan kisah Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana siri dakwahnya, dan terus dia menceritakan sifat-sifat rububiyah, ketuhanan yang layak kita sembah. Ini merupakan usul agama kita. Ya, beriman seperti mana Rasul yang disampaikan ini beriman. Kalau kita lihat daripada ayat yang pertama yang Allah arahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam supaya berdakwah, dia telah menggunakan berbagai-bagai saluran untuk berdakwah. Okay? Dan kita sebagai orang yang berada pada zaman teknologi ini pun kena menggunakan berbagai-bagai saluran yang dibenarkan syarak untuk berdakwah. Ya, penting tu. Yang benarkan syarak tu penting. Kerana ramai yang cuba nak membenarkan apa yang dia pandangkan. Ya. Dia pandang begini, oh, kira okey lah tu. Ya, syarak kira benar lah tu. Tak. Bukan semua apa yang kita pandangkan, kita rasakan itu betul. Al-ghayah la tubarriru wasilah. Ini di antara kaedah usul fiqh yang maksudnya, matlamat tidak pernah menghalalkan cara. Matlamat kita, oh kita nakkan the best, cara dia salah, maka salah. Oh, kita nak kumpul dana anak yatim, jom kita buat konsert amal dengan datang penari, datang pemuzik. Tak boleh. Itu bukan cara dia. Kalau al-ghayah la tubarriru wasilah, matlamat itu tidak menghalalkan cara. Kalau matlamat halalkan cara, maka perbuatan GISB itu halal. Dah nak, oh kononnya atas nama Islam. Ya, kita buat rumah amal, lepas tu kita ambil duit, kan? Tapi duit tu digunakan mangkuk, astagfirullah, gunakan duit orang-orang dia je lah. Jahat. Ya. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, kaedah-kaedah ini amat penting. Usul fiqh di antara kaedah-kaedah yang amat penting, yang perlu kita fahami. Kerana apa? Kerana bila matlamat tidak menghalalkan cara, kalau dijadikan matlamat menghalalkan cara, Robin Hood betul. Kenapa? Dia merompak untuk orang miskin. Nak bantu orang miskin, kita rompak orang. Betul ke? Tak betul. Ya. Oleh kerana tu, walaupun kita sangka benda tu apa salahnya, no. Tak boleh. Kalau matlamat itu betul, cara tak betul, hukumnya tak betul.
Kalau matlamat tak betul, cara memang tonggal langgang lah lagi tak betul. Okey, jadi kita menyaksikan Nabi Nuh AS telah mengguna segala jalan-jalan, cara-cara yang dibenarkan, maka akhirnya tidak ada juga pengikut, yang mengikutnya hanya segelintir. Namun Allah tetap mengarahkan dia supaya berdakwah, dan dia menceritakan sifat-sifat rububiyah dan bercerita supaya Allah mengampunkan kamu, bukan nak susah sangat, istighfar, kembali kepada Allah, ya, cukup. Tapi mereka tak nak. Iblis nak satu je. Jika kamu mampu untuk sujud kepada Adam supaya menghormati, bukan sujud sembah, maka Allah akan ampunkan. Ya, tu pasal bila waktu kita sujud, bila dengar ayat-ayat sujud, ya, ayat sajadah ni, kita sujud. Apa iblis kata? Bagi kamu syurga, bagi aku neraka. Kan? Disebabkan kamu Allah suruh sujud, terus kamu sujud. Sedangkan aku diminta untuk sujud kepada Adam, aku tak nak sujud. Nampak tak? Oleh kerana tu kita kena faham elok-elok dalam bab ini, arahan-arahan Allah bukan sebarang arahan. Para nabi mengikut arahan arahan Allah, ya. Rasulullah mengikut arahan Allah. Kita ikut arahan siapa? Ikut arahan Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pilihan. Ini agama, tuan-tuan dan perempuan, ini agama. Bukan cerita sembang kari, tak. Ya, ini agama yang mesti kita faham elok-elok, yang mesti kita dhabit, betul-betul faham, kerana perjalanan ini selepas ini penuh dengan liku-liku. Tang liku tang mana? Liku-liku bermula daripada akidah yang fasid. Akidah yang tidak difahami dengan cara yang betul. Maka dia menjadikan masalah-masalah. Umat terdahulu hancur disebabkan masalah akidah, bukan masalah fiqah. Sehingga datang zaman ini yang Rasulullah kata berpecahnya umat aku kepada 73 golongan, bukan masalah fiqah, bukan masalah tasawuf, ya, ataupun akhlak, tetapi masalah akidah. Okey? Jadi dalam kisah ni, kenapa bermulanya mereka ini menjadikan, ini yang kita, alhamdulillah bagi saya, tragedi apa yang berlaku terhadap global ikhwan ni, ya, dia mengajar kita banyak perkara. Banyak perkara yang kita boleh dapat. Bagaimana mereka membentuk generasi yang jumud, beku, yang tidak ada otak. Robot bagi ketua-ketua mereka, mengikut arahan, dah jahil. Ini kesan kejahilan. Tuan-tuan dan perempuan, kesan kejahilan adalah kebodohan. Kesan kejahilan kita tak mengenal pencipta kita. Kita tak mengenal agama kita. Ini dia. Dan mereka, Global Ikhwan punya grup, menganggap kita semua tak betul. Nampak tak? Macam mana di brainwashkan otak mereka. Mereka sendiri tak tahu hukum hakam apa semua. Tak tahu. Yang tahu, Tok Guru kata. Ya, bila nak belajar agama dengan orang lain, dia kata tak cukup ke abuya kita ini, mujaddid ini, ya, menyampaikan, begitu sekali nak membekukan minda mereka, anak bawah-bawahan mereka. Tapi qadarallah masya'a fa'ala, alhamdulillah, kita syukur kepada Allah apa yang terjadi, ya, yang membongkarkan kejahatan mereka, keburukan mereka, segala-galanya dah terbongkar. Tapi ada juga yang tak faham-faham, ya. Kita ni nak habiskan ekonomi Islam. Ekonomi Islam apa? Rasulullah kata bagi gaji kepada orang pekerja sebelum kering peluhnya. Mereka ada bagi gaji ke? Guna tenaga orang membuta tuli. Zakat tak bayar. Lepas tu apa lagi yang dibuat? Dikatakan kepada mereka, ya, hai Allah, ekonomi Islam apa? Bersih. Dia baginya kita minum air kaki dia, air tangan dia, air apa, janggut dia, air ketiak dia. Bersih ke tu? Saya kata kurang ajar, tak menghormati kita. Biadab. Ada pula pemimpin politik yang menyokong dia. Ya Allah, itu memang dah telan habis banyak tu. Ya, sampai dia jadi, maaf kata, bengak macam tu. Dah tak boleh nilai antara bersih dengan tak bersih. Niaga apa tu? Niaga apa? Kalau ikutkan, ya, kena tutup kedai yang begitu. Ya. La ilaha illallah. Macam mana mereka ni? Ya Allah.
bagi harta kepada pemimpin-pemimpin mereka. Berapa banyak mereka bagi? Semua harta mereka. Sedangkan di akhir hayat seorang lelaki, ataupun di akhir hayat dalam kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Haji Wada' tu, lelaki yang jatuh tu, dia kata, ya Rasulullah, aku nak menginfakkan semua hartaku. Apa Rasulullah kata? Jangan. Ya. Lepas tu dia kata, aku nak infakkan separuh hartaku. Rasulullah kata, jangan. Lalu dikatakan, aku menginfakkan 1/3 hartaku. Lalu Rasulullah kata, as-sulus wa sulusul kasir. 1/3, 1/3 pun banyak. Nampak ada? Lebih baik kamu meninggalkan anak bini kamu dalam keadaan berharta daripada kamu meninggalkan dia meminta-minta. Bapa kamu kaya, suami kamu kaya, kamu menadah tangan. Tu dia kaedah dia. Tapi bila mereka ya Allah, ya, diperbodohkan, ya, harta diberikan semua kepada pemimpin mereka, dan mereka merana pada hari ini. Salah mereka kerana tak faham agama. Dia bila cerita about global ikhwan ni, dia panas sikit. Tarik tangan. Ya, itulah hakikat. Ya, saya teringat di zaman-zaman macam zaman kaum Nabi Nuh, berapa generasi itu memang diperbodohkan oleh pemimpin-pemimpin mereka, ya. Akhirnya diperbodohkan dengan konteks ayat ini. Jom kita lihat siapakah yang menggunakan kalimah ini. Baik, pada pelajaran yang lepas kita telah melihat bagaimana Allah ceritakan, ya, bagaimana Nuh menerangkan sifat rububiyah, ketuhanan yang maha agung. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bila menghayati ayat ini, saya merasakan kebesaran Allah itu cukup ajaib. Dia menceritakan tentang sistem-sistem galaksi sana. Langit yang dibentangkan 7 petala langit. Allah ceritakan matahari dan bulan yang berbeza-beza. Kita orang awam dapat menyaksikan melalui teknologi yang ada pada diri kita. Handphone ke, TV ke, komputer, kita dapat menyaksikan. Buka, cuba tengok, ya, galaksi. Saya amat suka kenapa galaksi itu membuka iman kita. Tengok Animal Planet tu, dia akan menambahkan iman kita. Ini kita suka tengok Raja Lawak. Bila nak lembut hati kita, dah tergelak cerita kartun pula tu. Ini kesilapan kita. Allah bagikan kelebihan anggota alat-alat ini supaya kita menambahkan iman, tetapi kita menambahkan dosa-dosa kita, ataupun menambahkan kekerasan hati kita. Tuan-tuan dan perempuan, hayati Quran. Kerana perkara ini satu benda yang, ialah macam saya tengok Animal Planet, ya, saya tengok apa lagi galaksi National Geographic. Memang itu acara perkara-perkara yang menarik bagi saya, kerana ada benda-benda yang kita melihat kebesaran Allah. Ya. Bukanlah kata, oh Ustaz tak boleh tengok Raja Lawak ke. Itulah tak, masing-masing punya hal lah. Tapi kita lihat kebesaran Allah ini. Baik, kemudian Nabi Nuh menceritakan bahawa mereka menderhakai dan membuat perancangan. Apakah perancangan itu? Ya, mereka cuba nak membunuh Nuh, mereka cuba nak menjatuhkan Nuh. Ingat, para nabi bila menegakkan kebenaran, menyampaikan amanah, amar ma'ruf nahi munkar, mereka akan diperangi. Nabi baik macam mana pun akan diperangi. Ya, Rasulullah, tidak ada orang kafir Quraisy mengatakan Rasulullah jahat. Tak ada. Hatta waktu dia berdiri di Jabal Bukit Safa tu, dia mengatakan, jika aku mengatakan di belakang bukit ini ada tentera yang bersedia untuk memerangi kamu, apakah kamu membenarkan perkataan aku ini? Lalu mereka serentak menjawab, kami benarkan perkataan kamu, kerana kami tak pernah tak pernah dengar kamu menipu walaupun sekali. Tu dia. Akhlak dia mumtaz. Ya, dia menyimpan harta-harta penduduk Madinah yang simpan kepada dia. Dia tak bagi Abu Jahal. Mereka tak bagi Abu Lahab, kerana mereka tahu mereka ni pelahap belaka, penipu, pencuri. Lalu diberikan kepada Rasulullah. Sehingga hari nak hijrah pun Rasulullah meninggalkan pesan untuk diserahkan. Ni dia lelaki agung. Tapi diperangi, ya, kita akan diuji juga. Maka bersabar ajalah. Bersabar, insya-Allah. Dan isu yang akan bangkit RUU ini pun isu yang besar sebenarnya. Kita ada pendirian dalam bab ini. Nanti kita terangkan. Kita settlekan dulu bab kaum Nabi Nuh ini. Ya. Karena mereka
telah menjadikan satu i'tiqad, kepercayaan, yang mana macam kita dululah sebelum belajar agama, tok nenek kita, apa yang tok nenek kita ajar tu, kita percaya bulat-bulat. Saya tak nafikan, saya di zaman kecil, ya, percaya benda-benda hantu, apa lagi, ya, toyol, apa lagi, pucung, apa lagi, Dracula tak ada di Malaysia. Kita percaya. Sampai kita bersemangat waktu tu dalam form apa, tak ingat, form 3, form 4 ke, ya, pergi ke rumah ke orang mati. Okey, mula malam-malam tu tiba-tiba mereka duduk sembang hantu lah apa, jadi kecut kan, nak balik tak berani, duduk teringat hantu, dia terbang sana. Lalu pula dekat pokok jati kan, dia pun suka duduk cerita hantu kat pokok jati tu. Geram sungguh, takut. Kenapa tak balik lagi? Takut. Pakcik hantar. Okey, barulah balik. Ya, jahat sungguh lah orang dulu punya cerita ni. Sedangkan benda tu tak wujud di muka bumi. Tak wujud langsung. Jin itu lain cerita. Tetapi hantu tidak wujud di muka bumi. Kita boleh beriman. Nampak tak? Benda yang tak wujud ada perasaan takut. Masalah tu. Tetapi Allah yang wujud tidak ada perasaan pun. Dengar macam tak ada apa-apa, macam minum air kosong je. Kalau minum kopi pun ada terasa, kopi, Masya Allah kan. Dengan Allah tak rasa apa-apa, iman kita bermasalah. Jika kalimah Allah, kalimah Rabb disebut, kita tak rasa apa-apa, iman kita bermasalah. Latihkan ada perasaan, kena latihkan, baru akan rasa gerun, rasa rindu, rasa cinta, rasa takut, semuanya akan muncul. Tetapi kena latih. Dan kita kena faham kalimah Rabb. Dan kalimah Allah, gabungan Rabb dengan ilah tu. Cukup cantik. Baik. Kita lihat apa yang Allah katakan. Perkataan di antara perkataan yang mereka katakan. Ini penting ya. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wala tazididz zalimina illa dhalala. Dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggal penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan janganlah pula sekali-kali meninggalkan penyembahan Wa'ad, dan jangan pula Su'a', Yaghutha, Ya'uqa dan Nasra. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambah bagi orang yang zalim itu selain kesesatan. Tuan-tuan dan perempuan, apa dia kata? Jangan tinggal ila alihatikum. Tuhan-Tuhan. Dijamakkan Tuhan-Tuhan. Maksudnya, apa sebenarnya Tuhan ni? Kalau dah banyak Tuhan-Tuhan tu, berarti ada masalah. Sedangkan kita mengharap kepada satu super power, yakni Allah, yakni Tuhan yang satu. Kalau Tuhan yang banyak, dia jadi macam padang bola kan, masing-masing berebut, nak berebut bola tu yang satu. Dan pemimpin pemerintah, kalau ada dua raja di bumi, ya, satu negeri, apa berlaku? Macam pilihan raya lah, dia bergaduh, ya. Itu dia. Kita kena faham kaedah ni. Bila dia sebut alihah, berarti penyembahan yang dia menganggap benda-benda ni yang mendatangkan kekuasaan, mendatangkan kebaikan, menjauhkan keburukan, boleh itu, boleh ini, boleh itu, yang dibuat oleh mereka seperti Abuya tu. Yang mereka memuja Abuya, ya Abuya tolonglah aku, ya Abuya tolonglah aku, ATK, Abuya tolonglah kami, tolonglah kami. Kalimah kufur yang keluar daripada budak-budak JSB. Kalimah kufur tu ya, kita tak kata kafir, tapi kalimah itu boleh menjatuhkan mereka kepada syirik yang besar. Sorry? Madad ya Abuya. Bukan Abuya aja. Istighasah selain daripada Allah, seperti orang-orang tarikat, semuanya salah.
Istighasah, meminta pertolongan kepada ahli kubur, syirik yang besar. Oh, Ustaz Ganah hari ni kena cakap. Kita tengok apa yang mereka katakan dalam ayat ini. Dan mereka berkata, janganlah kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wa'ad, dan jangan pula Su'a', Yaghutha, Ya'uqa dan Nasra. Ini nama mereka kenal untuk disembah. Jangan kamu tinggalkan Asy'ariyah wala Maturidiyah. Maksudnya begitu. Habis, jom kita tengok. Okey, sekarang kita bahaskan. Kamera kat mana nak tala? Jom sini. Kertas yang saya bagi tu, cuba tengok. Alhamdulillah, bagi mereka yang berada di alam maya boleh menyaksikan. Siapa yang dah belajar, Alhamdulillah. Siapa yang tak belajar, tak apa. Kita saksikan apa yang kita nak ceritakan ni. Agama Islam bukan agama kita, tetapi agama Allah yang mesti kita ikuti. Agama Islam adalah agama yang diprogramkan oleh Allah melalui program wahyu yang ditetapkan. Bukan suka-suka kita yang nak menukuk nambah dia. Okey, jom. Pertama, kita lihat kalimah Allah tu. Ibu-ibu nampak ke? Ibu-ibu di sebelah. Tak nampak? Okey, tak apa. Buka lansir tu. Okey. Okey. Tabi'in. Tabi' at-tabi'in. Okey, baik. Begini agama kita diturunkan. Program dia bermula daripada Allah. Agama wahyu, bukan agama akal. Agama ini diturunkan kepada Jibril yang dikatakan amanah. Ya, Jibril yang amanah, yang diwahyukan supaya diturunkan kepada Muhammad alaihi salam. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Kita akan melangkah satu persatu. Baik, sekarang tengok kalimah ini. Inilah agama wahyu, datang dari Allah, Tuhan semesta alam, yang dia menciptakan agama ini lalu diturunkan kepada Jibril. Okey? Kita melangkah, tak faham tanya ya. Diturunkan kepada Jibril yang disebutkan dalam Al-Quran Ruhul Amin. Cuba tuan-tuan dan perempuan jika yang ada di rumah tu ya, boleh buka dalam surah Asy-Syu'ara. Bagi yang dah ikut penerangan kita, alhamdulillah. Ya, ulang kaji je lah. Ayat 192. Muka surat 375. Okey, jumpa? Ayat 192 kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 192. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Bilisanin arabiyyin mubin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan Rabb semesta alam. Kalimah Rabb digunakan itu menunjukkan yang lain tak boleh buat benda yang begini. Lalu diturunkan Allah kepada Jibril. Ya Allah, Tuhan kita. Baik, kita lihat sekali. Yang diturunkan oleh Allah Tuhan semesta alam, dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yakni Jibril alaihi salam. Ruhul Amin yakni Jibril yang amanah. Dia tak tokok tambah, ya. Dia tak ada nak potong kata aku nak ambil sikit ke apa, tak ada. Dia turunkan, dibagi seperti mana Allah arahkan. Ni dia Jibril.
Ya, yang orang Syiah cukup benci Jibril ni sebab turunkan wahyu pada Muhammad, tak turun kepada Ali. Okey, kita lihat apa berlaku. Ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang perantaraan orang yang memberi peringatan. Okey, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Nampak? Agama ini begitu proses dia. Siapa yang mengetahui agama ini mengikut fahaman yang Allah arahkan? Rasulullah. Sahabat Nabi tak tahu, kerana belum sampai kepada mereka. Tabi'in pun tak tahu, tabi'in pun tak tahu. Kita lagi lah tak tahu. Okey? Baik, sekarang kita lihat. Lalu Rasulullah SAW memegang wahyu ini, ya, seperti mana Allah nak. Bukan akal kita nak, Allah yang nak. Tuan-tuan dan puan-puan, ambil perhatian dalam bab ini, ya. Oleh kerana itu agama ini adalah agama agung yang Allah turunkan dan Rasulullah faham apa yang Allah nak. Orang lain takkan faham. Dan Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat seperti mana Allah arahkan sampai. Bermula disebarkan kepada para sahabat, maka sahabat mengambil daripada sumber yang asli ini, mereka faham apa yang Rasulullah maksudkan. Itu pasal dalam kisah kunna nanzil wal Quran yanzil, ya. Quran turun dan sahabat lakukan satu perkara tu, Al-Quran tak tegur mereka. Berarti Rasulullah SAW yang sumber ilmu ni tak menyampaikan ke apa? Tak ada wahyu, maka tak adalah. Berarti agama ni bergantung kepada Rasulullah. Sahabat nak buat, Rasulullah adalah tafsiran Al-Quran. Sahabat jilul Quran, generasi yang Al-Quran turun. Kalau mereka berbisik pun Al-Quran akan turun bagi tahu apa yang mereka bisik. Begitu teliti Al-Quran, ya, wahyu. Okey, baik. Sekarang kita lihat Rasulullah. Misalnya Rasulullah kata, ini Allah yang kata. Kalau Allah tak kata, apa berlaku? Okey. Seperti mana kita tengok ustaz-ustaz yang tak bertanggungjawab pada Allah, tak takut pada Allah, bila dia mengatakan ini Rasulullah kata, sedangkan Rasulullah tak pernah mengatakan. Berarti hadis palsu, kan? Nak tahu apa hukum hadis palsu? Baik, kita lihat ni. Kalau Rasulullah kata ini Allah yang kata, sedangkan Allah tak pernah kata. Kita tengok dalam surah Al-Haqqah. Tengok dalam tu, ya. Maka dalam surah Al-Haqqah menceritakan apa yang bakal berlaku bagi orang yang suka bercakap begitu. Baik, kita lihat surah Al-Haqqah, surah yang ke-69, muka surat 568. Kita ambil bermula daripada ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surah Al-Haqqah, surah yang ke-69, ayat yang ke-43, muka surat 568. Tanzilum min rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar satu pelajaran. Ayat berapa tadi? Sorry, 43. Itu adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam, yakni Al-Quran. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Seandainya dia Muhammad mengada-adakan sebahagian perkataan itu atas nama kami, Rasulullah kata apa? Ini datang dari Allah, tetapi bukan dari Allah. Oh, ini hadis Nabi, sedangkan itu penipu. Oleh kerana itu ustaz-ustaz kena takut pada Allah. Para ulama kena takut kepada Allah bila berbicara hadis Nabi. Ini agama wahyu, bukan agama akal ikut suka nafsu. Tak. Agama wahyu. Apabila Allah mengatakan, jika Muhammad mengada-adakan atas nama kami, Nabi Muhammad mengatakan ini datang dari Allah tetapi bukan dari Allah. Apa Allah katakan?
la akhadna minhu bil yamin. Nescaya benar-benar kami pegang tangan kanannya. Summa laqata'na minhul watin. Kemudian benar-benar kami bunuh Muhammad itu. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, Allah kata kalau Muhammad menipu atas nama kami, kami tangkap Muhammad, kami hancurkan Muhammad. Oleh kerana itu, agama ini adalah agama Allah, agama wahyu. Rasulullah pun tidak dibenarkan menokok tambah. Tiba-tiba ustaz kita nak tokok tambah, apa salahnya? Baik pada kita belum tentu baik di sisi Allah. Jangan jadi pengkhianat pada agama. Kalau Rasulullah pun tak boleh menokok nambah tentang agama kita, apatah lagi kita? Siapa kita? Kita tidak pernah diturunkan wahyu. Subhanallah. Allah kata, wahai Muhammad, jika kamu mengada-adakan apa yang tak pernah kami katakan, yakni firman palsu, maka kami akan tangkap kamu dan kami akan hancurkan kamu. Tuan-tuan dan perempuan, orang yang mengguna atas nama Rasulullah, menipu Rasulullah dan menipu Allah. Itu konsep dia. Kenapa kita menentang hadis palsu? Menipu Rasulullah, menipu Allah. Oh, dia main santai. Oh, bagi kita ada saluran yang hadis sahih. Kamu tak belajar hadis, mana kamu tahu bab-bab yang begini? Kamu mempermainkan hadis. Kamu ingat agama ni agama akal ke? Ya. Okey, baik. Jadi Rasulullah SAW telah menyampaikan risalah ini, telah menerima risalah ini dan menyampaikan kepada para sahabat seperti mana yang Allah nak. Okey? Disampaikan kepada para sahabat seperti mana yang Allah nak, dan sahabat tahu apa yang Allah nak. Okey? Jelas jelas? Kita nak melangkah ni. Berarti sahabat dah tahu apa yang Allah nak pada hari haji. Selama 100,000 lebih sahabat, mereka adalah orang yang betul-betul amanah, yang Allah telah meletakkan title mereka dalam surah Al-Fatah, radhiyallahu anhum. Allah redha kepada mereka. Tuan-tuan dan perempuan, ini agama. Para sahabat tahu apa yang Rasulullah katakan, dan mereka menjaga agama seperti mana yang Rasulullah nak. Dan sewaktu sebelum wafatnya Rasulullah, agama kita dah sempurna ke tidak? Dah. Apabila surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu kepada kamu, agamaku kepadamu. Ya, dah sempurna. Benda suatu tu kalau dah sempurna, boleh tukar tambah ke kurang ke? Tak boleh. Ini produk daripada Allah. Allah kata, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan kepada kamu agama kamu. Dah sempurna. Tiba-tiba kita rasa, alah, macam tak kena. Siapa kamu untuk membicarakan kena tak kena? Allah dah kata sempurna. Hadis dah clear. Agama dah tak boleh nak tambah, tak boleh nak kurang. Hari kewafatan baginda, inilah agama dia. Melalui hadis-hadis sahih yang kita belajar dalam kitab-kitab hadis. Okey? Berarti ruang akal tidak boleh masuk dalam bab ini. Baik. Kita lihat pula sahabat bagi kepada tabi'in seperti mana yang Rasulullah katakan. Jadi tabi'in mengambil, ya, tabi'in siapa dia? Anak murid sahabat, ataupun mereka ini adalah orang yang beriman dengan risalah Rasulullah. Okey. Mereka ini sahabat, mereka yang bertemu dengan Rasulullah dan beriman dengan Rasulullah dan mati dalam keadaan iman. Tu dia sahabat, dia bertemu. Ya, tapi mati dalam beriman itu yang penting, kerana kita tengok Abu Lahab bertemu dengan Rasulullah, mati dalam kafir. Okey. Adapun tabi'in, mereka yang tak bertemu dengan Rasulullah tetapi mereka bertemu dengan sahabat, beriman dengan risalah Rasulullah dan mati dalam keadaan iman. Itu tabi'in. Walaupun mereka itu hidup di zaman Rasulullah tapi tak jumpa, seperti Uwais Al-Qarni, Najasyi, ya, hidup di zaman Rasulullah tapi tak pernah jumpa, tapi mereka beriman. Itu tabi'in. Kemudian tabi'in, anak murid kepada tabi'in.
Mereka berjumpa tabi'in, tak jumpa sahabat dan tak jumpa Rasulullah, tapi beriman dengan risalah Rasulullah dan mati dalam keadaan iman. Ini dia tabi'in. Dan mereka membawa amanah ini dengan penuh amanah. Okey, kita lihat apa kita nak bicara pada mereka ini. Baik. Tabi'in, tabi'in. Di sinilah datang perkataan yang kita lihat hadis tu, khairun nasi qarni, summa alladhina yalunahum. Summalladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku. Ni dia zaman sebaik-baik manusia. Kemudian tabi'in, orang yang selepas itu, ya, yang kita dah terangkan, mereka ini ialah anak murid, kita kategorikan dengan nama anak murid sahabat. Kemudian tabi'in anak murid kepada ni. Okey. Baik. Ini adalah generasi yang terbaik. Seperti hadis itu kata, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi zamanku. Inilah zaman yang pertama. Kemudian, summalladhina yalunahum, generasi yang kedua. Kemudian, generasi yang ketiga. Di sini datang dia. Okey, jelas ya? Maka agama begitu datang dan akhir baru disebarkan. Oleh kerana tu, dengan adanya hadis ini, penafsiran Al-Quran dan hadis mesti mengikut tiga generasi ini. Kalau tak, dia akan jadi tafsiran akal. Bila dikatakan ikut Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman tiga generasi yang terbaik. Okey, clear? Clear? Okey, clear, insyaAllah. Mudah-mudahan clear. Tak clear, tanya. Kalau tak clear juga, pergi line clear. Makan dulu, balik. Okey, baik. Settle ya? Baik. Inilah generasi yang terpilih. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah di zamanku. Summalladhina yalunahum, summalladhina yalunahum. Maka tiga generasi ini dikatakan salafus soleh. Okey, kalau nak tahu inilah salafus soleh yang dimaksudkan. Salaf ni orang terdahulu, orang-orang terdahulu yang soleh. Salafus soleh. Walaupun Nabi dah wafat, sahabat tu kira satu generasi dengan Nabi. Ya, satu generasi dengan Nabi. Okey. Ada apa perbahasan? Baik. Kita akan bicarakan lagi. Kita nak bicara, okey, sahabat dah clear dah. Sahabat dah clear ya. Tak ada masalah. Tabi'in pun clear, tabi'in pun clear. Jom kita lihat. Okey, tadi Imam Asy-Syafi'i. Kita tengok Imam Asy-Syafi'i lahir tahun berapa? 150. Asy-Syafi'i. Okey, dia lahir 150. Wafat 204 Hijrah. Okey, ambil perhatian. Imam Bukhari tengok. Siapa? 194. Imam Al-Bukhari 194 256 Hijrah. Baik. Kita nak melangkah lagi ni. Baik, kita melihat di antara qaul yang mengatakan Imam Syafi'i berada di zaman-zaman tabi'in yang akhir-akhir. Okey? Baik. Okey, kita tengok orang duk sebut, tak ikut ke Abu Hasan Sy'ari wal Maturidi. Jom tengok tarikh lahir Abu Hasan Sy'ari rahimahullah. Okey, Ustaz. Abu Hasan Asy'ari. Nak tulis pun tak erti dah. Okey, Asy'ari. Lahir? 260. Tahun 260. Wafat? 324. Okey, perhatian. Abu Mansur Maturidi. Tengok. Al-Maturidi
Cepat. Tak apa. 238 238 wafat 333. 238 333. Baik. Sekarang kita saksikan apa yang kita nak bicarakan pada hari ini yang menyebabkan kita dalam masalah akidah bukan membuta tuli mentaklik mengikut orang. Okey? Adakah kita ni membuta tuli? Kita bukan lembu untuk ditarik sesuka hati. Kita tidak sebodoh manusia yang tidak berilmu. Kita diberikan akal untuk berfikir. Okey, jom kita lihat. Baik. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah. Okey? Wafat pada 204 Hijrah. Clear? Abu Hasan Sy'ari lahir pada tahun 260 Hijrah. Imam Syafi'i mati 204 Hijrah. Abu Hasan Sy'ari lahir 260 Hijrah. Imam Syafi'i tak kenal Abu Hasan Sy'ari. Dia dah mati, Abu Hasan Sy'ari tak lahir lagi. Apa akidah Imam Syafi'i? Tolong berikan. Ini Hasan Sy'ari yang dikata Asy'ariyah. Ya, ni dia Asy'ariyah. Kalau nak kenal Asy'ariyah ni. Okey, yang dibahaskan Asy'ariyah. Ni dia. Abu Hasan Sy'ari lahir 260 Hijrah. Imam Syafi'i dah wafat dah mati dah. Jarak dia 54 tahun lebih kurang. 56 tahun lebih kurang. Itu yang waktu saya belajar pondok tu, mereka kata siapa tak beriman dengan sifat 20, Imam Syafi'i pun beriman dengan sifat 20. Agak-agak kita apa orang tu ya? Nak tipu buat, bagilah tipu betul-betul. Ini bab tarikh lahir pun tak tahu kan. Tapi itulah waktu saya belajar pondok. Siapa tak hafal sifat 20 tak sah solat. Siapa tak hafal sifat 20 tak boleh masuk syurga. Kita beria hafal. Hafal dah. Alhamdulillah, you all tak hafal. Saya hafal kan. Mati saya Asy'ariyah. Ya? Boleh faham tak? Imam Bukhari lahir tahun 94, wafat 256. Abu Hasan Sy'ari tak beranak lagi, tak dilahirkan lagi. Habis macam mana nak dakwa Imam Bukhari ini Asy'ariyah? Tak logik di akal. Kalaulah Imam Syafi'i yang dikatakan berada di bawah zaman tabi'in, ya, bawah zaman tabi'in, tak kenal Abu Hasan Sy'ari, Al-Maturidi pun tak kenal, kerana tarikh lahir ini menunjukkan bahawa mereka berada di belakang jauh. Tiba-tiba nak suruh kita menganut Asy'ariyah wal Maturidi, tak tahu nak sebut. Mana akal kan? Mana akal? Saya tak akan ikut. Saya beriman dengan Allah. Okey. Pernahkah kita dengar imam yang empat, Imam Asy'ari Al-Maturidi atau Asy'ariyah, Imam Malik Al-Maturidi Asy'ariyah? Tak pernah kita dengar. Pasal tak wujud. Dan kita tak pernah dengar zaman tabi'in mendakwa diri mereka Asy'ariyah. Dan juga tabi'in, Hasan Al-Basri Asy'ariyah. Apa lagi? Siapa zaman tabi'in? Ibn Sirin Asy'ariyah. Tak pernah. Sahabat Abu Bakar Asy'ariyah. Mengarut tu. Kalau ada sahabat-sahabat mereka tak boleh berfikir, habis macam mana kedudukannya? Baik, kita lihat sekarang. Apakah akidah ini? Akidah yang dibawa oleh Rasulullah. Apa dia? Jom buka Al-Quran. Al-Quran ada di depan. Buka surah Al-Baqarah. Jangan jadikan Al-Quran letak atas para je. Baik. Dalam surah Al-Baqarah, juzuk yang pertama, ayat yang ke-137, muka surat 21. Ayat 30, muka surat 21 ayat 137. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Maka, okey dengar ya. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu wahai Muhammad dan sahabat telah beriman, di sini dikatakan jika kamu fa'in amanu bimislima amantum, jamak tu. Ya, ganti nama yang kedua, kamu semua para sahabat beriman. Jika mereka tu siapa? Bermula daripada tabi'in atau orang yang luar daripada para sahabat ini dan sehingga hari ini, jika mereka itu beriman seperti mana kamu dan para sahabat beriman, mereka mendapat petunjuk. Okey, sekarang kita tanya, nak ikut ini ke atau nak ikut ini? Saya agama Allah yang mewahyukan kepada Rasulullah. Saya nak ikut Rasulullah kerana Rasulullah yang membawanya. Salahkah saya beriman mengikut cara yang Allah arahkan? Nak paksa saya beriman Asy'ariyah wal Maturidi, satu benda yang nak cakap apa tak logik langsung, yang muncul setelah zaman 200 tahun 300 tahun benda ni muncul. Baru orang nak beriman dengan konteks konsep yang begini, sedangkan mereka generasi yang terbaik telah beriman cara yang Rasulullah beriman. Jangan tuan-tuan dan puan, ini masalah akidah. Saya takkan ikut orang kalau tak ada fakta yang kuat. Pertama, fakta dah hancur dah. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Sunan Sittah tu dan imam-imam empat mazhab semua tidak menganut Asy'ariyah wala Maturidiyah. Mereka menganut semua akidah yang betul dan saya bersama mereka. Okey? Apa nak buatlah. Nak live macam ni pun live lah kan. Nak takut apa? Kita menyampaikan kebenaran. Kemudian Allah katakan apa? Okey, kita lihat. Maka jika beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Alhamdulillah. Ya. Kemudian, dan jika mereka berpaling, yakni tak beriman seperti Rasulullah dan para sahabat, sesungguhnya mereka berada di dalam pemusuhan dengan kamu. Akidah selain daripada yang ditetapkan itu adalah penentangan mereka kepada Rasulullah. Na'udzubillah. Jangan tuan-tuan dan perempuan berhati-hati. Ini agama wahyu yang mesti kita ikut cara Rasulullah beriman. Okey. Kalau tak, kita menjadi penentang. Kemudian Allah mengatakan, ya, maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Di sinilah saya yakin bahawa orang yang menganut akidah ahli sunnah wal jamaah yang betul ini, mereka akan dipelihara oleh Allah. Memang ada ujian, tetapi mereka akan dipelihara oleh Allah. Jangan takut. Perjalanan sejarah telah menceritakan bahawa mereka ini akan dipelihara oleh Allah. Kemudian, maka Allah akan memelihara kamu dari mereka dan dialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Khalas. Iman kita adalah iman 3 generasi yang terbaik. Dan kita menyaksikan orang berebut dengan kalimah ahli sunnah. Ini pun satu benda yang rendah sangat. Wal jamaah. Berebut-rebut nak kan, ambil lah. Tapi kita konsep yang disebutkan ahli sunnah. Apa dia ahli sunnah? Ahli sunnah, ya, apabila Rasulullah SAW mengatakan, taraktu fikum syai'aini lan tudillu ba'dahuma, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara kamu takkan sesat. Kitabullah, Al-Quran, wa sunnati. Bermula kalimah sunnah itu dikeluarkan. Ya, kalimah sunnah ni dikeluarkan. Berarti kalimah sunnah ini jalanku, ya Rasulullah kata. Okey, itu dia ahli sunnah. Dah mula kita nampak satu hadis ni menunjukkan itu jalan Rasulullah. Diikuti dengan hadis yang berikutnya, alaikum bisunnati. Hendaklah kamu di atas jalanku. Clear dah bahawa ahli sunnah ini adalah orang yang mengikut jalan Rasulullah. Kalau tak ikut, hentikanlah. Nak gelar ahli sunnah lantak kamulah. Ya. Wal jamaah. Kalau mengikutkan mereka, wal jamaah ini mengikut jamaatul
Ikut majoriti Jamaatul Azam, dia jadi macam pilihan raya pula kan. Kalau di Malaysia ni Asy'ariyah, maka inilah jamaah ahli sunnah wal jamaah. Habis kalau kita di Iran, Syiah banyak. Takkan nak sebut ahli sunnah wal jamaah juga. Ikut majoriti tempat kan. Tafsiran bukan begitu. Para ulama salaf tidak pernah mentafsirkan seteruk itulah, sebodoh itulah. Tetapi yang dimaksudkan jamaah, alaikum bis sunnati was sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ya, hendaklah kamu di atas jalanku dan jalan khulafa ar-rasyidin, para sahabat. Itulah nama jamaah, para sahabat. Dan kamu akan selamat. Okey, maka tak apalah, mereka nak juga nama aswaja tu, ambil lah, kita tak kisah. Tetapi inilah akidah ahli sunnah wal jamaah yang terkenal dengan nama akidah salafus salih, ataupun apa dia? Betul okey, salafi. Tapi kalimah ni sensitif. Ataupun ahlul hadis. Sebab grup ni yang bawah ni banyak mereka tu yang berkaitan dengan hadis, ataupun ahli asar. Ahli asar. Okey, inilah akidah yang betul, maka kita ikut. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak kenal manhaj agama kita, inilah program wahyu dan inilah ahli sunnah wal jamaah. Dan mereka ini, ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Muslim, Imam Syafi'i, semua berada dalam 3 generasi yang terbaik ini. Maka kita ikut yang ni. Ada pun Abu Hasan Sy'ari rahimahullah, dia ada zaman dia yang mana Abu Hasan Sy'ari ni menganut berada di 3 peringkat. Siapa yang belajar dia tahu. Peringkat yang pertama, sewaktu dia dilahirkan, ya, dilahirkan di mana ayah dia meninggal, rahimahullah. Abu Hasan Sy'ari, ayah dia meninggal. Maka mak dia apa? Kahwin lagi kan. Maka dapatlah suami dia Al-Jabai Al-Jibai, yang mana dia adalah di antara ketua Mu'tazilah. Maka hiduplah selama 40 tahun bersama bapa tiri dia tu. Dan dia membawa akidah Mu'tazilah peringkat awal. Kemudian sampai satu ketika ada satu persoalan diketengahkan kepada bapa tiri dia, bapa dia tak boleh menjawab. Ya. Maka di situlah dia pula membuat satu khulasa. Dia memang hebat, ya, hebat. Dan bila golongan Mu'tazilah ini akal kan, main akal. Lalu bila mereka melihat tak boleh jawab, dia mula buat khulasa. Ya, akhirnya muncullah kemunculan dia Asy'ariyah ni lah, yang dikaitkan dengan sifat 20 ataupun sifat 13. Ya, Asy'ariyah. Okey. Nak tulis pun susah dah. Okay, Asy'ariyah lah, senang. Kemudian sampai satu ketika dia pening, ya. Ialah memang siapa yang belajar falsafah ni dia pening. Dia akan pening sepanjang hayat, dia pening. Nak mati baru dia sedar. Tu dia nak mati baru sedar kan. Hatta tafsir apa tu? Fakhr Razi tu kan, ya. Dia mengatakan masalah ilmu kalam ni ialah jadikan mereka ini pening. Okey, baik. Maka pada sifat 20 ini pun berlaku, dia mengajar, memang pengikut dia banyak, tak nafikan. Akhirnya sampai satu perkara dia pening juga. Maka dia pening, dia tak tahu nak buat apa, ya. Dia pening, dia memencilkan diri, dia tidur satu malam tu, dia tidur, lalu dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kedudukan aku? Apa yang aku perlu buat? Dia pening dah kan. Lalu Rasulullah mengatakan, alaika bisunnati. Kalimah tu pendek aja. Ya. Kita akan bicara bab hukum mimpi Rasulullah, tapi kita nampak dalam mimpi ni tepat. Alaika bisunnati, hendaklah kamu di atas jalanku. Di situ dia datang balik, dia sedar, dia buat khulasah, ya, dia fikir dan akhirnya
dia pun keluar daripada tempat yang dikatakan dia mencil diri itu. Dia bertemu dengan anak-anak muridnya, ramai waktu tu. Lalu dia mengatakan, dia naik atas mimbar, wahai sidang muslimin semua, anak-anak murid dia tu, sesungguhnya aku nak memberitahu kepada kamu tentang satu perkara penting. Waktu tu dia pakai orang khutbah kan, jubah tu macam mana nak pakai kan, tak ada jubah ini kan. Jubah yang pakai selalu macam tu. Okey. Maka pada hari ini aku mengisytiharkan bahawa aku meninggalkan anutan aku tentang ni zaman ni kan, seperti mana aku membuang jubahku ke bawah. Dia tanggal, dia kata aku buang, dan aku kembali kepada akidah Imam Ahmad. Akidah Imam Ahmad inilah akidah dia, salafus salih. Dan waktu itu yang mendengar itu pelajar yang ada kat salafus salih, pelajar yang ada kat situ tahulah bahawa imam telah keluar meninggalkan akidah yang batil ni. Okey? Tetapi bagaimana pelajar yang dah ada di jauh-jauh waktu tu, mana ada WhatsApp, mana ada video calling semua tu, mana ada. Jadi mereka yang ada di sana tak percaya bahawa Imam Abu Hasan Syari meninggalkan akidah sifat 20. Mereka tak percaya disebabkan teknologi zaman tu tak ada. Tetapi yang hadir dalam majlis itu mendengar Imam Abu Hasan Syari telah kembali akidah salafus soleh, akidah Imam Ahmad, dan mereka mengikut. Itu pasal kita lihat akidah ini berterusan disebab kelompok yang sana tak tahu. Maka mereka still menganut, dan yang ini adalah anutan baru. Ini agak menarik. Kalau kita study memang agak ya ke memang macam tak logik, tapi itulah hakikatnya. Dia macam kisah Ibn Taymiyah mengupaskan tentang Nabi Isa, percubaan untuk membunuh Nabi Isa, dan Hawariyun tu bagaimana kedudukannya. Mereka tahu Nabi Isa akan dibunuh, okey? Tetapi sekarang mereka terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Allah ubahkan seorang menjadi muka Isa kan. Kita tahu pasal Al-Quran mencerita, tapi kalau kita ada zaman tu kita dah menyorok, takut kena tangkap kan, maka berbagai spekulasi yang menjadi hujah bagi mereka. Ada yang mengatakan Isa dibunuh, yang disalib tu Isa dibunuh. Tapi ada yang mengatakan tak, itu bukan Isa, pasal nampak ada perubahan. Maka bagi mereka tidak menjadi masalah. Hawariyun yang berselisih pandangan mengatakan, ada yang mengatakan dibunuh, ada yang mengatakan tak dibunuh. Mereka tak menjadi masalah. Bagi kita Al-Quran dah jelas Isa diangkat ke langit, maka kita kena beriman. Itulah, ini macam itu juga. Mereka berselisih pandangan tu pasal kata tak adalah Abu Hasan Syari tak keluarlah. Kalau yang zaman ni pun kata Abu Hasan Syari masih lagi Mu'tazilah. Jadi mudah-mudahan Allah bagi petunjuk pada mengampunkan dosa-dosa mereka. Itu kaedah dia. Namun sekarang bagaimana kedudukan Abu Hasan Syari? Jika dia akidah di bawah ini orang tak ikut, maka mereka mengikut akidah yang sekarang ni. Maka tuan-tuan dan puan-puan, sekarang dah kita tengok akidah ahli sunnah wal jamaah, inilah akidah dia. Kalau RUU membicarakan akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah, kita nak ikut yang mana? Bagi saya ikut yang ni. Takkan nak ikut yang ni. Saya bukan bodoh nak paksa. Akidah bukan ikut-ikut. Akidah ada prinsip dia. Maka saya memilih akidah ahli sunnah wal jamaah. Saya akan tolak akidah ni. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.